Anak kucing ni kacau kaki saya. Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat kembali untuk kelas yang kedua pada minggu ini dengan tajuk 6.4 isu pembangunan dan ekonomi di buku teks muka surat 126. Okey. Okey, boleh nampak ke sharing ni? Masa sikit. Okey. Boleh. Terima kasih. Okey, isu pembangunan dan ekonomi ya. Jadi selepas kita merdeka, kita menghadapi cabaran yang besar lah ya. Ada kawasan yang maju, ada kawasan yang mundur ya. Dan kerajaan terpaksa mengambil tindakan untuk mewujudkan pembangunan yang seragam lah, sedapat-dapatnya ya, yang seimbang. Dia kata perkataan yang lebih tepat ialah yang seimbang lah ya. Jadi untuk itu kerajaan telah melancarkan ya rancangan pembangunan 5 tahun ya. Dan rancangan itu telah dilaksanakan di semua negeri ya. Dan rancangan itu juga kita lihat turut melibatkan Sarawak dan Sabah. Saya nak tanya, ini tajuk kita dah buat belum? Belum. Belum ya? Okey. Jadi di sini kita dapat perhatikan ya, ini adalah buku Midterm Review First Malaysian Plan yang diperkenalkan dalam tahun 1966 hingga 1970. Sebenarnya sebelum daripada rancangan Malaysia ni, kita tengok kerajaan kita sebenarnya telah pun melancarkan rancangan pembangunan 5 tahun yang kita panggil rancangan Malaya ya. Pada masa tu Malaysia belum lahir lah. Jadi Sabah dan Sarawak memang tidak ada dalam agenda pembangunan pada masa itu. Ya, jadi sebaik saja selepas merdeka kita ada 2 rancangan Malaya, rancangan Malaya 1 dan juga rancangan Malaya yang kedua. Dan dengan kemasukan wilayah Sabah, Sarawak dan Singapura, kerajaan kita telah melancarkan rancangan Malaysia yang pertama. Dan setiap rancangan Malaysia itu memakan masa 5 tahun. Sebab itu dipanggil rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Sekarang ni sudah rancangan keberapa dah? Agak-agak rancangan yang keberapa? Okey, ini kita dapat lihat ya pengumuman rancangan Malaysia pertama oleh Tun Abdul Razak Hussein ya. Beliau telah pun mengumumkan ya rancangan Malaysia pertama itu dalam persidangan akhbar di Bilik Gerakan Pembangunan Negara. Sehubungan dengan itu sebuah stem kenangan ya telah juga dihasilkan dengan rancangan pembangunan tersebut ya, bagi mengingat kembali ya. Satu masa dahulu saya mempunyai hobi lah mengumpul stem, tetapi sekarang ni kita lihat hobi ni dah semakin kurang lah ya. Kerana orang dah tak guna stem dah ya, orang dah guna WhatsApp, Telegram lagi cepat lah mesej yang sampai ya. Siapa di antara awak, mungkin ibu bapa awak yang ada hobi mempunyai koleksi stem? Ada tak ada? Tak. Okay, saya telefon tapi saya kena carilah, lupa. Semalam nak cari, itu terlupa lagi. Walaupun dalam rumah susah nak cari. Kita lihat ya, isu yang menyebabkan ya rancangan pembangunan Malaysia pertama ini terpaksa diadakan ya. Ada 4 isu yang menyebabkan rancangan Malaysia ini diperkenalkan. Isu yang pertama adalah kedudukan sosio-ekonomi penduduk yang berpendapatan
rendah ya. Jadi walaupun Malaysia telah merdeka ya, setiap negeri yang telah merdeka, wilayah pun telah merdeka, tapi kedudukan sosioekonomi penduduk ni masih lagi pada taraf yang sangat rendah. Okey, dan kedudukan sosioekonomi ini mempunyai berkaitan yang sangat rapatlah dengan taraf pendidikan yang masih rendah ya. Jadi bila mereka tidak mempunyai latar belakang sosioekonomi yang kuat, mereka juga tidak dapat melanjutkan pelajarannya sehingga kan mereka tercicir dalam arus pendidikan. Jadi awak sepatutnya bersyukurlah ya, walaupun dalam pandemik yang berlaku hari ini awak masih dapat meneruskan persekolahan sehingga ke tingkatan 5 ya. Pada masa saya dahululah masa saya kecil-kecil dulu, nyaris-nyaris juga tidak tercicir daripada aras mendapat pendidikan ya. Saya sepatutnya berhenti di darjah 6 sahaja kerana kemiskinan ya, tapi nampaknya guru-guru yang ada di sekolah saya itu cukup bagus ya. Mereka mengumpul dana, membiayai pendidikan saya sampailah saya naik ke tingkatan 5 dan akhirnya masuk ke universiti ya. Jadi itulah dia ya. Jadi ada kaitan di antara kedudukan sosioekonomi penduduk ini dengan taraf pendidikan yang masih rendah ya, saling berkait rapat. Jadi kedudukan ekonomi ini khususnya melibatkan penduduk Bumi Putra lah ataupun orang Melayu ya. Mereka ni juga menghadapi masalah lah ya untuk membuat pinjaman daripada institusi keuangan ya, untuk memulakan industri mereka sendiri. Contohnya nak buat industri buat bahu, nak buat labu sayur contohnya kan, nak buat tembikar. Mereka bukan dana memerlukan modal, tetapi nak membuat pinjaman ini mereka ada masalah kerana kemiskinan mereka ya. Jadi bila kita nak meminjam daripada bank ni, kita mesti ada cagaran ya, sedangkan mereka ni miskin ya. Nak dicagarkan apa, yang ada tubuh badan aja ya, tapi bank tak naklah tubuh badan. Bank nakkan tanah ya, setidak-tidaknya rumah ya. Jadi itulah ketidakmampuan yang dihadapi. Okey. Dan dalam masa yang sama kita juga lihat ya, kawasan luar bandar masih perlu dimajukan ya dari segi kemudahan perhubungan dan pengangkutan. Mereka masih lagi tak ada jalan tar macam kita ni nak pergi sekolah kan jalan tar. Ada juga di kawasan-kawasan yang saya tengok kampung Kepayang lah ya, pernah masuk sampai dalam tu jalannya sempit, kemudian jalannya ada yang setengahnya tak ada tar jadi itulah isu yang menyebabkan ya pelaksanaan rancangan Malaysia ini diadakan. Okey, ada soalan ke? Okey, tak ada, kita sambung ya dengan isu yang ada ni, isu besar ni. Okey, ada 4 kelompok isu di sini. Isu pertama adalah kenapakah kita punya taraf hidup tu masih rendah ya, dan menyebabkan taraf pendidikan juga rendah adalah kerana masyarakat kita pada masa itu terlalu bergantung kepada tanaman getah dan tanaman biji timah ya. Jadi itu je tanaman yang diorang rasa ya, maka mereka pun lebih mengutamakan tanaman getah dan melombong biji timah. Tapi timah ni pun hari-hari lombong dia akan habis ya. Ini adalah contoh biji timah in case tak pernah tengok ya. Ini adalah pokok getah ya, yang ditoreh menghasilkan getah yang masuk dalam ni ya. Mana tahu masyarakat moden hari ni kan tak pernah tengok, kalau ingatnya najis pula yang ni kan. Okey, jadi kerana terlalu bergantung pada dua ekspor utama ini, akibatnya bila harga barang ini, harga bahan mentah ini jatuh ya, penduduk akan juga terjejas ya. Mereka yang hanya bergantung hidup pada tanaman getah akan menghadapi kesan akibat kejatuhan harga getah. Kejatuhan harga getah boleh disebabkan oleh permintaan yang mengurang lah ya. Ada juga Amerika Syarikat contohnya, dia dapat menghasilkan getah tiruan ya. Jadi bila getah tiruan dia lebih murah daripada getah original ni, getah asli ya. Jadi ini juga memberi persaingan yang menyebabkan harga jatuh. Terlalu banyak getah yang diproses pun menyebabkan harga jatuh. Jadi kejatuhan harga bahan mentah menjejaskan kehidupan ya. Dan dalam masa yang sama kita lihat penduduk ni dia banyak terlibat dalam bidang pertanian ya. Dan bidang pertanian pula mereka menggunakan teknologi
dan peralatan yang masih ketinggalan ya. Mesin gunakan cangkul ya, mesin gunakan tenaga binatang ya. Nak gunakan jentera dia tak mampu kerana kemiskinan. Jadi ini juga menyebabkan dia tak boleh nak membaiki taraf hidup dia ya, kerana pergantungan kepada peralatan yang terlalu outdated ya. Jadi petani ini pula kerana terlalu bergantung kepada teknologi outdated ya, terlalu bergantung kepada getah ini menyebabkan pendapatan mereka masih rendah ya. Dan mereka ni kita lihat masih kurang nak mengusahakan tanaman pertanian komersial. Pertanian komersial ni bermaksud pertanian untuk jualan ya. Maksudnya getah ni pun untuk jualan, tapi janganlah asyik tanam getah je. Mereka kena fikirkan tanaman lain yang membawa keuntungan yang mereka boleh tanam. Okey, jadi komersial ni maksudnya tanaman untuk didagangkan atau diniagakan. Okey, untuk menangani isu ini, kerajaan telah mengambil beberapa langkah ya, dengan mempelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian dan industri pemprosesan. Misalnya di sini kita lihat kita ada memperkenalkan tanaman baru seperti kelapa sawit dan koko. Dengan penghasilan tanaman baru ini, kerajaan juga telah membuka industri pemprosesan kita sendiri. Contohnya proses koko jadi Milo, ya, jadi produk-produk coklat, ya. Buka industri berkaitan dengan tanaman koko. Kemudian kelapa sawit ni pula kita pun buka industri yang menghasilkan minyak kita sendiri. Malangnya minyak kelapa sawit kita ni sering sahaja mendapat orang kata kritikan daripada Amerika Syarikat. Dia katakan minyak kelapa sawit ini tidak elok untuk kesihatan. Ini pun satu masalah. Mereka sukalah memburuk-burukkan, padahal minyak kelapa sawit ni tidaklah seperti apa yang mereka dakwa ya. Ni bagus kalau kita guna minyak kelapa sawit sebenarnya. Okey. Dan untuk membaiki juga ekspor ini, kita kena carilah pasaran baru kalau masa British dulu getah ni hanya diekspor ke Britain saja. Jadi bila kita dah ada tanaman kelapa sawit, kita dah ada koko, kita kena carilah pasaran baru selain pasaran ke getah dan juga biji timah. Okey, dalam masa yang sama rakyat perlulah mempelbagaikan pengeluaran komoditi. Komoditi ni barangan ya, tidak hanya bergantung kepada getah dan biji timah semata-mata. Mereka perlulah lebih kreatif ya, menceburi tanaman lain seperti saya sebut ni tadi, kelapa sawit dan juga koko. Okey, ada soalan tak? Okey, next adalah isu berkaitan dengan taraf hidup yang berbeza ya. Jadi taraf hidup berbeza-beza ni memang nyata sekali ya. Kalau tengok orang Melayu di kawasan luar bandar miskin, ada juga orang Cina yang miskin, orang India pun ada yang miskin duduk di estate-estate. Ada juga yang kaya-kaya yang duduk di bandar-bandar kan. Ini semua berkaitan dengan apa yang British telah lakukan terhadap penduduk di negara ini ya, dasar pecah dan perintah dia. Okey, dan taraf hidup yang berbeza-beza ni mestilah kita lakukan sesuatu. Jadi usaha yang dilakukan adalah dengan menghasilkan pembangunan negara dalam satu rancangan yang bersepadu. Okey, rancangan bersepadu ni adalah seperti menggerakkan bukan hanya fokus pada pertanian saja ya, ataupun fokus pada kilang saja. Dia mesti together. Macam tadi saya kata, bila kita buka ladang kelapa sawit misalnya, kita juga turut boleh buka industri kelapa sawit menghasilkan produk-produk lain selain daripada minyak daripada kelapa sawit. Lebih senang kita tengoklah contoh koko tadi ya. Kita buka kilang untuk industri koko, kita hasilkan coklat kita sendiri. Jangan makan Cadbury saja, makanlah produk tempatan, coklat buatan Malaysia ya. Contoh ada juga Milo kan, Milo tu boleh juga ada jenis-jenis yang lain dulu ada Ovaltine dan sebagainya lah jadi itu yang maksudnya bersepadu Okey, dan Malaysia juga berhasrat mempercepatkan integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia mempercepatkan proses perpaduan antara penduduk yang pelbagai kaum
dan antara negeri yang ada di Malaysia. Dan untuk memastikan rancangan pembangunan ini dapat dijalankan, kita lihat kita perlukan bantuan daripada Bank Dunia. Okey, jadi kita terpaksa meminjam sebab kita pun negara yang sedang membangun. Tapi bila kita pinjam dengan bank negara ni, dia kadar interestnya adalah berpatutan lah, tidaklah seperti setengah negara, direct pinjam tu lain cerita. Okey, isu yang ketiga adalah berkaitan dengan peluang pekerjaan yang terhad dan juga kadar pengangguran yang meningkat. Jadi bila taraf hidup merosot, pekerjaan terhad, kita tengok hari ini ramai graduan kita yang tak ada pekerjaan. Kadang-kadang bukan sebab graduan ini memilih jurusan yang tak betul, tetapi kerana kita tidak ada menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka. Jadi kita di Malaysia ni kurang kilang. Jadi dengan berlakunya pandemik ni, wabak COVID ni, lagi banyaklah kilang-kilang yang ditutup. Dan ini juga menyebabkan kadar pengangguran. Tapi pandemik ni tak berlaku masa itu, tahun 1966. 1966 memang kita kekurangan modal lah, nak buka kilang. Nak tarik pelabur masuk pun satu masalah pada ketika itu. Jadi untuk menghadapi isu pekerjaan yang terhad dan pengangguran ini, kerajaan telah memperkenalkan pusat latihan vokasional dan teknikal. Kita ada sekolah vokasional macam dekat Persiaran Brush tu, dan juga dekat Lebuh Kettle kan. Dia menawarkan pusat latihan. Sekarang ni mereka dah naik taraf dah pun, kalau tamat pengajian di situ boleh dapat diploma lah kan. Jadi dengan adanya kemahiran vokasional yang mereka pelajari dan teknikal ini akan memberi mereka lebih peluang pekerjaan kepada penduduk. Macam hari ni lah kita tengok boleh jugalah macam industri makanan kan. Ada orang pandai masak tu boleh jugalah belajar dekat pusat-pusat latihan. Nanti kalau awak cuti sekolah kan, habis exam esok, bolehlah awak pergi ke pusat Giat Mara kan, belajar kemahiran-kemahiran tertentu. Free je pun belajar kan, bukan ada kena bayaran. Awak dah dapat ke soalan peperiksaan? Soalan peperiksaan, jadual waktu peperiksaan? Saya dapat dah semalam untuk SPM. Okey. Nanti saya bagi awak tengoklah, jangan terkejut lah Okey, isu yang terakhir ialah isu kelompok isu yang terakhir adalah yang berkaitan dengan isu kesihatan dan sosial. Dan ini adalah lebih kepada isu keperluan ataupun hak wanita yang hamil mengandung ni lah yang perlu mendapatkan kesihatan yang terbaik Jadi kerana kurangnya perkhidmatan kesihatan yang terbaik ini menyebabkan ibu-ibu yang mengandung ini menghadapi masalah kelahiran tidak normal, dan ini telah membawa kepada kadar kematian yang tinggi. Okey, jadi isu itu isu yang penting juga sebab kita melahirkan ramai anak-anak yang tidak normal anak-anak orang kurang upaya. Jadi ada keluarga yang anaknya terlampau ramai, ada keluarga yang langsung tak nak anak kan. Tapi yang ramai ni pula masalah dia satulah mereka tidak dapat kemudahan perkhidmatan kesihatan. Ada setengah anak mereka tu tidak pergi untuk dapatkan suntikan menyebabkan mereka menghidap polio, lumpuh dan sebagainya. Dan untuk mengatasi keadaan ini, kerajaan cuba mengurangkan kadar kelahiran dengan mengadakan program perancang keluarga. Dan di sinilah kita lihat kawasan luar bandar juga cuba ditambah baik perkhidmatan kesihatannya dengan mengadakan pusat-pusat perubatan ataupun pusat klinik perubatan di luar bandar. Okey, itulah antara isu atau masalah isu ni adalah masalah masalah yang dihadapi dan ada usaha untuk menanganinya. Namun semua masalah ini tidak akan berjaya kalau kerajaan melaksanakan pelbagai usaha. Kerajaan memang kita tengok melaksanakan pelbagai usaha dalam rancangan Malaysia yang pertama itu.
Tetapi usaha ini perlulah adanya kerjasama daripada masyarakat, ya. Kalau dah kita adakan perancang keluarga misalnya, tapi keluarga tu tak nak merancang keluarga dia, jadi tidak juga dapat membuahkan hasil. Jadi apa juga usaha yang dibuat oleh kerajaan perlukan kerjasama daripada masyarakat. Dan orang yang nak melaksanakan semua usaha-usaha ini perlulah mempunyai kepimpinan yang baik, ya. Janganlah pula pemimpinnya orang kata mengamalkan rasuah kan. Sepatut bina klinik kesihatan di luar bandar tapi tak bina kan. Jadi kepimpinan ni juga memainkan peranan lah nak membantu mencapai matlamat. Jadi pemimpin dan kerjasama ahli ni penting lah, ahli masyarakat ni penting dalam menjayakan usaha yang hendak dilakukan oleh kerajaan. Dalam masa yang sama, kalau kita ada usaha, kita ada kepimpinan, kita ada kerjasama, kita juga perlu ada negara yang aman dan makmur. Ya, kalau negara tidak aman, banyak peruntukan yang diperuntukkan untuk usaha-usaha mengatasi ni, nak buka sekolah vocational lah contohnya kan, nak buka lebih banyak industri, akan terganggu kerana perbelanjaan tersebut mesti disalurkan kepada mewujudkan keadaan negara yang aman. Contoh paling mudah kita lihat hari ini, ya, banyak duit kita yang patut kita gunakan untuk sektor yang lain terpaksa kita salur kepada sektor kesihatan bagi memerangi wabak COVID-19 ini. Contohnya pembelian vaksin sendiri, ya, itu pun satu masalah juga. Ini kita cakap sekarang, tapi masa dulu pun ada juga isu ini. Ya, jadi negara kena aman kerana pada tahun 1966 tu masalah komunis tu masih ada, ya. Walaupun bukanlah sehebat sebelum 60, tahun 60, tapi isu keselamatan itu masih satu ancaman. Macam kita tengok letupan tubuh negara kan. Jadi negara kalau tak aman, duit terpaksa disalurkan ke bahagian yang lain. Maka isu yang penting ini tidak dapat diselesaikan. Okey, jadi yang penting usaha tu mesti ada kerjasama daripada rakyat, mesti ada pemimpin yang betul-betul berwibawa, yang betul-betul jujur, yang betul-betul amanah untuk carry out dia punya langkah itu. Ya, pemimpin tu perlu berusaha lah, ya, dan untuk memastikan keamanan ni pemimpin saja tak cukup, ya. Rakyat juga perlulah memainkan peranan, ya, untuk menstabilkan politik dan mengekalkan keamanan. Ya, kita tengok hari ini kerajaan keluarkan vaksin, ada pula kelompok yang anti vaksin kan. Jadi ini satu yang menyukarkan. Jadi kalau kerajaan dah keluarkan banyak duit, ya, untuk projek perancang keluarga misalnya, pergi buka pula sekolah vocational misalnya, jadi rakyat kenalah mengambil bahagian dalam apa juga langkah yang telah diadakan oleh kerajaan kita. Okey, jadi kesimpulannya itulah, ya, bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi, ya. Tangan kena tepuk dua-dua baru bunyi. Kecuali lah tangan Aileen yang tangan saya tepuk kan, itu pasti bunyi juga, tapi dia tidak semeriah dua tangan saya yang bertepuk lah. Okey, ada soalan? Adakah awak sudah tidur? Ada soalan? Tak ada. Tak ada? Okey, kita tanyalah soalan ni. Siapakah antara pemimpin yang mengumumkan tentang dasar pembangunan ekonomi 5 tahun? Jawab. Siapa antara pemimpin yang telah membuat pengumuman dalam sidang media, sidang akhbar tentang rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun itu? Siapa? Tun Abdul Razak Hussein. Okey, bagus. Orang lain pula, ya. Namakan 2 komoditi yang disyorkan untuk diusahakan. Namakan 2 komoditi yang disyorkan untuk diusahakan.
Kas. Dalam muka pun tak nak tunjuk. Ya Allah. Nampak. Planet NYTSDW. Ada burung kat kita. Ya, apa dua komoditi? Tadi saya kata komoditi tu apa? Barang. Saya dah bagi dah maksud komoditi tadi. Apa dia komoditi? Barang. Barang ya. Apa dia dua komoditi yang kita boleh usahakan untuk membaiki taraf hidup kita? Kelapa sawit, kokok. Pokok kelapa sawit dengan pokok petroleum ya. Ada murid jawab pokok petroleum cikgu. Tapi baru-baru ni kita dalam rancangan Malaysia berikutnya ni kita sudah ada petroleum lah, tapi pokok petroleum belum ada lah Okey. Baik, jika tidak ada, saya akan bagi dua latihan, word wall dan juga quizy. Ya, quizy tu 5 soalan je. Tolonglah jawab dalam masa yang berbaki 20 minit. Okey? Kalau tak ada soalan, sekian, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Okey, sama Farhana. Terima kasih, cikgu.